Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita mulakan pagi Isnin kita menerusi perkongsian pesona di Zahra dan bersama kita di Konti Ikim. Tak lain tak bukan kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti Ikim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya. Sihat, Alhamdulillah. 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 Dan Baik, bersama dengan Ustaz, kita menyambung lagi Ustaz kan baik. untuk perkongsian Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Afu. Al-Afu. Betul saya. Allah Maha Pemaaf. Allah maaf. Kita mulakan Ustaz dengan mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, diberkati kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyambung kembali Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, dan kita sampai kepada nama Allah Al-Afu, iaitu Allah yang Maha Pemaaf. Jadi kalau kita melihat surah Asy-Syura ayat yang ke-25, Allah menyebut perkara ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi yaqbalu taubah wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dan memaafkan kepada kesalahan dan mengetahui apa yang kamu buat. Jadi ada beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni. Kita baca di antara dua sujud kan. Rabbighfirli, Allah ampunkan aku. Kita kemudian di hujungnya wa'fu anni, maafkan aku. Ampunkan aku ni maksudnya kita minta ampun pada Allah pada dosa yang kita tahu kita buat. Maafkan aku ni, wa'fu anni ni adalah kita minta ampun pada Allah pada dosa yang kita tak perasan kita buat, ataupun kita tak ada kemampuan, tak ada pilihan, terpaksa membuat satu benda tu. Itu al-afu tu. Jadi kalau al-ghafur tu itu adalah sebagai kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampun pada dosa yang kita tahu kita buat. Okey, ni dosa ni kita tahu. Jadi maknanya itu berbeza. Jadi Allah Al-Afu, sebab tu Allah SWT menyebut Allah menerima taubat. Wa huwa alladhi yaqbalu taubah. Taubat di mana orang purposely buat salah, dia tahu. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dia memaafkan pada kesalahan-kesalahan yang tak perasan. Dan apabila kita bicara Allah Al-Afu ini, ada 7 perkara kesalahan-kesalahan yang kita kena faham. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memaafkan akan hamba-Nya. Ada 7 kesalahan ya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang pertamanya kesalahan yang bagaimana? Yang pertamanya kesalahan kerana jahil. Memang sebab tak tahu. Tak ada pernah ada pendedahan. Tak ada pernah pun orang ajar dekat dia. Memang dia tak tahu. Jadi maknanya contoh macam hari ni ada orang yang melawan suami dia kan. Dia cakap kuat tak tinggi dengan suami dia. Dia tak rasa salah sebab mungkin dia pernah lihat mak ayah dia macam tu. Jadi maknanya dia memang tak pernah ada tahu pengetahuan pun bahawa nak hormat tu, apa maksud hormat tu, mengikut agama tu dia tak pernah ada tahu. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Salah dengan suami tetap ada kesalahan, kena minta maaf dengan suami, tapi maknanya di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi maknanya Allah memaafkan kesalahan yang daripada sebab jahil. Sebab itulah hidup kita ni setiap kali habis daripada kita menuntut ilmu, kita kena berniat untuk kita akan menyambung menuntut ilmu pada kesempatan yang lain. Biar pahala belajar tu ada dan biar kita berada dalam keadaan sentiasa maknanya berada dalam orang yang dicatatkan menuntut ilmu. Sebab antara kelebihan orang menuntut ilmu adalah diampunkan dosa-dosa dia, dimaafkan kesalahan-kesalahan dia. Jangan berhenti tuntut ilmu. Jangan berhenti dan jangan lupa berniat. Bukan kita habis satu kitab kita pun alim dah ni sudah alim maknanya bukan begitu Habis satu kitab kita habis satu bab kita fikir aku nak dengar lagi lah Pesona di Zahra minggu depan. Mana aku nak dengar lagi lah. Jadi maknanya kita sentiasa berniat untuk berada dalam majlis ilmu. Jadi maknanya kelebihannya sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesalahan-kesalahan. Memang kadang-kadang seseorang buat sebab dia jahil, dia tak tahu macam mana cara nak buat, apa direction kehidupan ni sebenarnya. Ada kesian memang ada orang yang dia memang tak ada pengetahuan dalam bab ni.
Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Itu yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala maknanya memaafkan seseorang itu pada kesalahan berjenis macam mana. Yang keduanya, pada orang yang tak ada niat nak buat jahat. Dia memang tak ada niat nak buat jahat, tapi dia terbuat kesalahan. Tapi tak ada niat pun nak buat satu kejahatan atau kesalahan tu. Contoh, dia niat nak bergurau dengan suami dia. Kan? Suami dia kata, mana cimata saya ni? Maknya kan? Maknya. Maknya, awak nampak tak cimata saya ni? Sedangkan cimata suami tu berada di atas kepala suami. Kan? Suami tu terlupa, letak-letak memang lupa. Dia kata, itulah, dah tua macam ni kan lupa-lupa, tapi masih lagi ligat kan. Niat nak bergurau tau. Pilih macam tak. Dia nak bergurau. Tak ada niat pun nak kecilkan hati suami. Tak ada niat pun. Jadi maknanya tak ada niat menyebabkan katakan suami terasa. Bagaimana keadaan suami terasa itu? Ya, mungkin ada kesalahan dia. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah memaafkan. Sebab itu kan ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, hidup kita ni, kita sentiasa kena berusaha memperbaharui niat. Niat untuk menjadi orang yang soleh. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang kita membuat satu kesalahan tu tak berniat pun. Kita bercakap dengan satu orang, dia terasa, kita tak niat pun tujuan dia untuk melukakan hati dia. Kita tak niat pun. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa yang demikian kerana kita sebenarnya tak berniat untuk buat kesalahan. Bagi manusia, dia menghukum kita dengan keadaan dia punya kekangan. Dia tak boleh baca dalam apa yang hati kita. Betul. Maka suami pun cakap, awak ni sindir-sindir saya tahulah saya dah pencen, duit pun tak ada. Dah melakat dah. Dah kecil hati. Dia dah melakat dekat lain dah kan. Tahulah saya ni kan. Anak-anak kalau balik pun bagi duit ke awak aja kan. Saya tengok jauh kan. Anak-anak pun satu. Bagi duit kat maknya. Bapaknya tengok jeling dia jauh je. Sebab bagi anak-anak kadang-kadang, alah, abah ada duit. Mak kan tak ada duit kan. Tapi bapak jeling kan jauh kan. Tak corner ke sini ke? Satu belok sikit pun astagfirullahaladzim. Tak belok, tak corner ke sini ke? Tu jadi maknanya kita bukan berniat pun kan. Tapi maknanya jadi menyebabkan kecil hati, rasa hati dan sebagainya terasa. Yang kadang-kadang suami ke isteri kita ke mak kita, mak ayah kita pun sama juga kan. Baru-baru dia ada satu orang, dia tanya dekat saya, dia kata, Ustaz, mak saya tak suka saya kerja ni Ustaz. Kan? Dan dia kata, kau kelulusan A, kenapa kau nak kerja benda B? Mak tak sukalah. Kan? Jadi maknanya dia kerja juga dekat kerja B tu sebab dia tak dapat nak kerja A. Belum lagi. Maknanya bidang dia tu tak ada nak pengambilan kerja. Jadi kata, macam mana Ustaz? Salah ke saya Ustaz? Kan? Dia bukan purposely berniat nak melukakan hati mak dia ataupun melanggar apa mak dia cakap. Tak. Tapi tak ada pilihan. Takkan ada duduk rumah je kan. Kadang-kadang ada benda-benda yang mak tak faham. Tapi kita tak berniat nak melukakan hati dia. Jadi ini Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memaafkan. Ini Allah Al-Afu tu, dia memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita sebenarnya tak berniat pun nak buat satu kesalahan itu. Tapi Allah tu Maha mengetahui. Sebab Allah tu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia tahu jelingan mata kita ni dan apa yang ada dalam hati kita. Dia tahu dia tahu. Dia tak berniat hamba aku ni kan. Maksudnya sebab itulah Allah tu Maha Pengasih, dia memaafkan. Itu kepada yang kedua. Okey, yang ketiganya. Yang ketiganya benda-benda yang berkaitan dengan perasaan. Benda-benda berkaitan perasaan selagi mana tidak dipaparkan. Contoh kan, benda-benda tak suka kat hati ni kadang-kadang. Dia bukan kita bina ke, kita nak ke, dia datang sendiri kadang-kadang. Suami kita kan buat benda tak senonoh kadang-kadang. Walaupun kita tak sebut kan, tapi kita hati tak suka. Pada kita, pada sistem nilai kita, pada kefahaman agama yang kita belajar, ini tak kena ni. Jadi dengan sendirinya kita ada satu kefahaman ini tak kena. Selaku kemanusiaan akan datang rasa tak suka kat hati. Benda tu kalau tak dizahirkan maka tak berdosa dan Allah akan memaafkan. Kau terzahir dengan muka termimik muka je tu. Maknanya kalau memek muka kena dah niat sengaja ke apa semua kan. maknanya itu lain cerita, tapi mana kadang-kadang sampai terluar dengan perkataan, jangan. Macam contohlah kan. Seorang kan, saya satu hari tanya dengan satu orang pakcik.
naik basikal, kayu petang-petang, petik kacang, maknanya petani petani petik kacang. Wak-wak, anaknya piro yo? Anaknya berapa ya? Cakap Jerman kan. Cakap Jerman kita. Anaknya berapa Pak ya? Anaknya. Anak 16 Ustaz dia. Oh, 16, Alhamdulillah. alhamdulillah saya anak 16 Ustaz. Petik kacang dia tahu. Petik kacang dia tahu. Itu rahsia kesihatan orang terdahulu daripada kita. Ini makan jajan lah, itulah, mana tak badannya keput. Orang dulu makan sayur, tanam sendiri. Jadi anaknya 16 lah ni. 16. Ui, bagus Pak. Nak tanya sikit lah Ustaz ni. Apa ya Pak? Ya. Inilah Ustaz ni. Saya akan Ustaz kan. Ni anaknya ada yang bagi duit kan, ada yang bagi duit, ada yang tak bagi kan. Jadi Ustaz ni, Ustaz ya. Tanyalah Ustaz ya. Jadi salah tak Ustaz hati itu kan? Jadi dengan tentu selaku kemanusiaan, benda-benda perasaan ni dia jadi sendiri tau. Dia datang bukannya sebab kita suruh-suruh ke apa, tiba-tiba terlintas. Tiba-tiba kan, kita lebih sayang anak yang ini, lebih sayang anak yang ini. Jangan ucap dengan perkataan, jangan diucapkan dengan perkataan, jangan disebut dengan tingkah laku. Dalam hati Allah maafkan. Tapi kalau kita tunjuk dengan hati, anak yang ni balik kita pun masam muka pun tak tahu. Anak yang kita suka balik pun bukan main sengih kan. Jadi jangan itu, kalau itu tak boleh. Itu dah memang menampakkan. Itu menampakkan. Tapi dalam hati Allah maafkan. So benda-benda perasaan ni kan benda-benda yang kita tak boleh nak kontrol kadang-kadang. Jadi mana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah tahu benda-benda itu kan, dan benda itu datang kita tak minta pun kadang-kadang. Jadi Allah Al-Afu, Allah memaafkan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM kembali bersiaran menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Awuf. Alhamdulillah Ustaz, tadi Ustaz berikan ada 7 perkara yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. 3 dah Ustaz kongsikan. 1, kesalahan kerana kita jahil, memang jahil lah tu. Keduanya kerana niat, tak niat pun nak buat jahat, tiba-tiba terjahat. Tiba-tiba terjahat. Yang ketiga, perkara yang berlaku berkaitan dengan perasaan lah Ustaz. Yang memang tak boleh nak elak lah Ustaz kan. Sambung lagi Ustaz. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okey, yang keempatnya. Yang keempatnya perkara-perkara berkaitan dengan perubatan. Okey, perkara-perkara berkaitan dengan perubatan, jika ada kesalahan-kesalahan, maka dia al-ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kadang-kadang ada setengah-setengah sakit kan, setakat ini vaksin dia daripada benda-benda yang tidak halal. Contoh macam ada setengah sakit-sakit tu vaksin daripada ular kan, daripada binatang-binatang yang maknanya najis kan. Najis sungguh tu. Okay. Saya tak nak elak lah. Nak elak, itu je cara. Itu je cara. Jadi maknanya macam mana cara dia? Okey, maknanya dalam bab perubatan, maka al-ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab atasan perubatan. Tapi bagi pengamal-pengamal perubatan, dia kena berusaha melahirkan ubat untuk melepaskan fardu kifayah umat Islam. Kan? Okey. Itu dalam bab jenis ubat. Bagaimana kadang-kadang cara
kita terpaksa agak berkeras dengan orang sekeliling kita atas nama perubatan. Contoh, isteri kita. Contohnya kan, maknanya dia sakit. Jadi maknanya dia sakit, mungkin dah tak boleh bangun. Jadi kadang-kadang kita terpaksa angkat dia yang menyakitkan dia. Kita tak niat pun, itu untuk perubatan. Kan? Jadi benda-benda macam ni mungkin kita terasa salah, kesian kat isteri kan. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah maafkan kita. Ataupun kadang-kadang ni ada setengah isteri kan, dia yang duduk sama suami. Kan? Dia yang menyediakan ubat kenciman suami. Jadi kadang-kadang dia terpaksa bertegas. Suami baru nak makan, Jangan makan. kan. Jadi kan dia kan Satu suap je. kan jadi kan suami nak makan. Saya nak makan kok. Jadi Kesian. nampak tak dia punya pertembungan tu kan. Nampak tak? Jadi maknanya kesian, tapi kalau makan mudarat. Dia Jadi kena bertegas. dia kena bertegas terpaksa. Kan? Jadi maknanya dia pergi ke duri sama, dia terpaksa ambil pinggan suami. Dah cukup. Tarik pinggan. Tarik pinggan kan. Jadi suami kebil rasa sikit, tapi dia tahu dia yang jaga ubat suami kan. Jadi mana dia yang jaga menyediakan ubat-ubat suami. Jadi mana benda tu macam mana kan, dilema dalam diri tu. Allah memaafkan dia atas nama perubatan kan. Kadang-kadang benda-benda berkaitan yang terpaksa ada ketegasan kan, untuk keluarga kita dan sebagainya, walaupun kita rasa macam tak sampai hati, tapi maknanya benda itu benda yang Allah maafkan. Okey, apa yang paling dilema lagi kan? Okey, pegawai perubatan telah mengesahkan bahawa suami ini tak ada harapan dan minta sign kita untuk mencabut alat bantuan kan. Jadi maknanya kan kita kalau lah dia kata suami ni hidup, dia boleh hidup balik kan, agak-agak dia nak ke cabut atau dia nak kita fight lagi. Kan, maksudnya okey, tapi dah disahkan oleh perubatan. Jadi kita terpaksa buat keputusan atas pasangan kita. Kan? Okey, aku kalau dia kata dia hidup agak-agak kan, dia ni memang fighter tau, memang akan buat satu benda bersungguh-sungguh. Adakah aku telah sampai ke satu kawan bersungguh-sungguh itu habis, ataupun tak apalah, okeylah. Maksudnya kita pun kan, okey, berserahlah kan. Jadi maknanya keputusan kita tu kadang-kadang kita konflik. Tapi kalau dah dinasihatkan dengan nasihat pakar, sekalipun kalau andai kata ada tekilan, Allah memaafkan. Tekilan tu kadang-kadang sebab kita tekilan tu sebenarnya dari sudut tekilan tu. Jadi mana benda-benda perubatan, benda berkaitan kesihatan, kalau lah dia kata ada pertembungan dan dilema, kita faham Allah al-afu, Allah memaafkan untuk kebaikan keluarga kita dan sebagainya kan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, kemudian perkara yang kelima iaitu perkara yang terpaksa. Sesuatu orang kena paksa. Paksa satu benda tidak maknanya mendatangkan dosa satu benda. Contoh kan. Okey, satu hari, satu ketika ada beberapa orang sahabat. Ketika Nabi SAW mau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi hijrah ni dia bukan macam keadaan Nabi Musa yang memang keluar daripada bumi Mesir tau, kan, yang tak tahu nak ke mana. Jadi maknanya kajian hijrah ni adalah orang Islam yang nak keluar pergi ke Madinah. Orang kafir tak bagi. Orang kafir tak bagi sebab ada kepentingan, dan juga maknanya mungkin ada niat untuk menyeksa ke apa, jadi dia tak bagi. Beza dengan Nabi Musa ketika meninggalkan kota Mesir. Memang Firaun yang halau, dah kau pergilah, maknanya kau pergi halau. Jadi maknanya hijrah tu adalah benda yang sahabat nak pergi, orang kafir tak bagi pun. Okey, jadi orang kafir menghalang untuk hijrah tu kan. Jadi ada yang memang dia cuba nak halang, ada yang tak berani nak menghalang. Contoh macam kata Sayyidina Umar awal-awal lagi declare, siapa yang isteri dia nak jadi janda, anak nak jadi anak yatim, sila halang aku berhijrah. Berani. Okay, itu Sayyidina Umar. Dan orang lain okeylah, kau pergi. Kami tak nampak kau pergi. Maknanya kami tak nampak. Kami tak tahu. Tapi ada sahabat-sahabat lain, ketika dia berhijrah, maka dia ditangkap. Kemudian ditangkap, dia tanya, kau nak ke mana ni? Kan? Adakah kau nak bersama Muhammad? Adakah kau ni beriman dengan Muhammad?
Maka dia kata, tak ada, kami tak ada, kami Muhammad tu apa. Maka dia menidakkan keimanan dia ketika itu. Jadi dia dilepaskan. Maka ketika sampai ke Madinah, dia terasa terkilan. Macam, aduh, apa aku nak buat ni kan. Aku cakap, benda macam mana ni, macam mana. Maka dia bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika mendengar perkhabaran ini, Nabi SAW mengatakan, Allah memaafkan benda yang dipaksa. Dia terpaksa buat macam tu. Dia terpaksa buat macam tu. Maka benda yang macam itu, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah-setengah keadaan, hukumnya jatuh tak sah kalau kita memaksa suami. Contohnya, seseorang memaksa suami untuk menceraikan isterinya. Kan? Walaupun bercerai itu maksudnya tak berniat pun jatuh, tapi kerana ada unsur paksaan, dalihan paksaan, tak jatuh. Jadi maksudnya ada setengah keadaan bergaduh antara suami isteri ni, bapa masuk campur. Jadi bapa pun cakap, dah tau, balik ni, ayah ambil kau balik rumah. Suami datang, kau sign, kau ceraikan bini kau ni. Maka dia terpaksa sign. Maka tak jatuh talak dia itu. Kenapa? Unsur terpaksa kena sign tu. Allah maafkan kesalahan itu sebab terpaksa. Kan? Jadi maknanya benda yang kelima ni kita kena faham. Walaupun kita buat satu benda, kadang-kadang kerana ada unsur terpaksa dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan perkara itu. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey. Kemudian yang keenam, Yang keenamnya apa? Yang keenamnya adalah benda yang di luar kemampuan. Di luar kemampuan untuk tunaikan. Benda di luar kemampuan untuk tunaikan, benda-benda itu salah, tapi ada kadang-kadang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau dalam satu ibadah kan, sebagai contohnya, katakanlah puasa pada bulan Ramadan. Satu orang tu tak ada dua kemampuan, dia sakit dia tak mampu untuk berpuasa ketika dalam keadaan sakit dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dia, faidatun fi ayyamin ukhra, diganti pada hari yang lain. Ada juga kadang-kadang orang yang pada bulan puasa tapi dia terpaksa bekerja untuk nafkah isteri dia, untuk nafkah keluarga dia. Contoh macam orang yang membuat bangunan, kan? Maknanya memang berpeluh-peluh, mana tengah hari panas pelik, memang dia angkat simen, angkat batu dan sebagainya. Aduh, tak larat nak berpuasa. Maka dia boleh gantikan pada bulan yang lain, kan? Kerana memang dia tak mampu. Kalau dia teruskan juga mudarat untuk diri dia. Kan? Jadi sebab tu dah keharusan yang boleh tak mampu. Contoh macam katakanlah maknanya orang dalam musafir kadang-kadang memang tak mampu, tak larat. Dalam keadaan tak larat, maka diharuskan. Itu contoh dalam bab ibadah. Sama juga dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada benda yang kita di luar kemampuan. Contoh kan, praktis ataupun realiti di zaman sekarang ini. Cara hidup tinggi. Suami bekerja tapi tak cukup. Kan? Terutama hidup di bandar. Kan? Jadi ramai orang yang berada di bandar sebenarnya disebut sebagai miskin bandar. Sebab di bandar ni sehari hidup tinggi, sewa rumah tinggi, jalan ada tol sana sini, kan? Kemudian minyak pun maknanya pergi jam, maknanya sehari hidup tu tinggi. Jadi suami yang wajib nafkah kan suami. Tapi suami tak ada kemampuan untuk 100% menunaikan nafkah kepada isteri dia. Jadi isteri pun bekerja. Kan? Kerja zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Zaman dulu kerja menggunakan tenaga, tulang empat kerat. Sekarang ni bekerja menggunakan minda, kelulusan. Kadang-kadang isteri kelulusan lebih besar daripada suami, gaji isteri lebih besar daripada suami. Kadang-kadang. Dulu maknanya dia tulang empat kerat ni. Siapa lagi rajin, mana lagi kuat kan. Suami tori getah, pergi pikul kayu, pergi maknanya meredah lautan kan. Jadi maknanya dengan tenaga. Jadi isteri kekurangan tenaga, jadi isteri tak mampu untuk bekerja. Sekarang bekerja dengan minda. Dan kelulusan. Isteri lebih besar kelulusan daripada suami, maka gaji isteri lagi besar daripada suami. Jadi nafkahkan daripada suami. Tapi suami tak mampu. Ini saja kemampuan. Penat dia bekerja tu kan. Itu saja kemampuan yang dia ada. Maka dia kena lafazkan kepada isteri benda itu. Dia kata dia kena lafazkan. Jangan dia bagi alasan, alah awak dah kerja, awak ada duit sendiri, saya buat tak tahulah, jangan. Faham. Ini tak ada istilah faham-faham ya. Tak ada. Jadi dia kena lafazkan isteri, saya minta maaf saja. Saya setakat ini tak ada kemampuan.
Dua benda je pilihannya. Sama ada minta halal daripada isteri. Saya minta halal je. Tapi jangan minta halal tu jangan buat buka action. Kan? Kalau Ni, minta halal, kalau minta bukan halal, action pula tu. buka action pula tu. Buatlah Kerek. buatlah muka welfare sikit kan. Muka welfare sikit, muka kasihan sikit. Miau, macam tu lah. Maknanya muka orang beriman kan. Muka orang beriman ada muka kan. Jadi pegang tangan isteri secara romantik. Ini so saya sebut kan. Bawa isteri dekat tempat paling romantik. Longkang depan rumah. Okey. Romantik ni. Paling romantik. Cakaplah pakai isteri, saya minta halal. Ataupun lafaz pilihan keduanya adalah hutang. Lafaz sebagai hutang. Jadi maknanya ketidakmampuan suami itu kepada nafkah. Ini realistik zaman sekarang ni. Allah Al-Afu, Maha Pengasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maafkan. So itu di luar kemampuan. Memang suami bukan sengaja. Tapi nanti sebab apa lafaz ni penting dalam Islam? Sebab apa? Sebab kalau kita faham benda ni, nanti kalau ada kemampuan, kita kena ambil balik hak penunaian itu. Sebab itu perlu kena lafaz. Kalau tak, katakan buat tak tahu, isteri pun buat tak tahu. Sekarang memang tak mampu. Sekali dia berpindah kerja yang lebih bagus, dia dah ada kemampuan. Tapi sebab dia dah ada kemampuan, isteri tu dah tolong dia, dia pun buat, dia terbiasa, dia pun buat tak tahu je. Dan dia rasa dia ada duit lebih. Bahaya tu. Dia rasa dia ada duit lebih. Sedangkan duit lebih yang dia ada itu adalah hak isteri yang tidak ditunaikan, hak isteri, anak-anak yang tidak ditunaikan. Jadi maknanya dia rasa dah ada duit lebih. Tu dengan kawan-kawan lah, dengan apa lah, dari macam-macam hal lah jadi kan. Macam-macam hal lah. Mula dah ber-PL kan. Tapi kalau dia faham benda ni, dia lafaz ya. Okey, saya memang minta hutang ataupun saya minta halal lah. Minta halal bukan open date bukan sampai bila-bila. Okey, bagi saya 3 tahun. Lepas 3 tahun nanti tak mampu lagi. Lafazkan lagi 3 tahun. Berapa banyak 3 tahun dah bang? Ni dah 30 tahun dah ni. Yelah. Dah 10 kali lafaz satu. Dah 10 kali lafaz maksudnya. Yelah. Yelah. Tapi maknanya yelah dia tu sedar diri. Masalahnya kadang-kadang ada orang tak sedar diri. Okey. Jadi mana lafazkan. Jadi Allah akan maafkan. Sebab dia bukan sengaja. Tapi dia di luar kemampuan dia. Sebab bekerja dia tu tetap tidak dapat memenuhi nafkah dan isteri membantu bagi nafkah keluarga. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir lepas kita berjihad seketika. Boleh Ustaz ya. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM, kembali bersiaran mesti Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita bersama menerusi perkongsian Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang Maha Pemaaf. Kita dah kongsikan 6 Ustaz, kita 7 semua sekali, kita kongsikan yang terakhir Ustaz. Okey. Dan ketujuh yang terakhir Okey. Kita je. Kita je. Kita je. Yang lain ya. Macam mana boleh tu? Okey, kita je. Apakah yang ketujuh? Yang ketujuh adalah kita mengambil hak yang ditahan. Kita mengambil hak yang ditahan, maka Allah akan memaafkan kita. Maksudnya macam tu. Okey. Satu hari ada satu orang sahabat perempuan bertemu dengan Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, mengadukan kepada Nabi perihal suaminya. Wahai Rasulullah, suami aku ni dia agak bakhil. Agak bakhil. Ada nafkah-nafkah yang dia tidak tunaikan, sedangkan dia dalam keadaan ada kemampuan. Jadi maknanya ada orang yang bakhil, ada orang yang dia bukan bakhil, dia prihatin dengan duit sebenarnya itu nice way itu sebut kan. Saya bukan bakhil tak, saya prihatin dengan duit je. Okey. Jadi prihatin sampai duit prihatin kan. Masya-Allah. So jadi maknanya, jadi dia kata Rasulullah, maknanya suami aku ni agak bakhil. Tapi dia ada kemampuan. Boleh tak kata sahabat perempuan ini kan, aku ambil kan hak aku ini tanpa pengetahuan dia. Maka Nabi SAW membenarkan. Maknanya apa? Kita ambil hak kita dalam keadaan suami itu mampu, tapi dia menahan. Maka ambilkan tanpa izin kan salah.
Tapi hak nafkah ini bukan hak nak beli gelang tau. Kita tak bukan bicara benda-benda yang nak beli gelang lah apalah. Bukannya kehendak lah kan. Dia Bukan. pasal keperluan Ini keperluan ni. Dia bukan kehendak, dia bukan kehendak. Ini bentuk keperluan betul-betul. Nak makan, pampers anak, mungkin anak punya sekolah dan sebagainya, tuition dan sebagainya, keperluan maka boleh kalau suami tu mampu ambil tanpa pengetahuan dia. Maka al-ma'fu anhu, dimaafkan. So Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, okey, kita ada hak kita. Sedangkan dia tidak menunaikan dalam keadaan dia mampu, bukan dia tak ada kemampuan. Maka daripada dia huri-huri duit tu, baiklah kita ambil sebagai hak kita. Supaya dia pun dapat melansaikan melunaskan Ya, dia punya dia tanggungjawab. tanggungjawab kan. Jadi ini dibenarkan Nabi SAW. Jadi ni ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, saya tidak mengajar ibu yang bukan-bukan tau. Jangan salah tafsir apa yang kita sebut pada hari Malam ni. ni sibuk dia buka wallet suami dia. Ada apa ni? Okey. Jadi jangan salah tafsir. Ini pada betul-betul kisah seorang sahabat pada nama Hindun dan Abu Sufyan tu. Kisah maknanya seorang sahabat yang memang dia cerita memang dia perlukan nafkah, tapi suami dia dalam keadaan mampu tak bagi. Maka dia benarkan untuk dia ambil Jadi maknanya jangan ambil lebih, jangan ambil beli yang sembarang-sembarang Kena kan. tahulah ambil untuk apa. Ambil untuk apa dan berapa je lah. Ya, dan keperluan nafkah itu. Nampak RM10 kat wallet suami, itulah dia ambil. Kesian suami. Kesianlah suami itu. Maknanya dalam suami itu, maknanya itu dah tinggal dia. Sian kat dia kan. Tak kena tahulah. Kena tahu keadaan. Ini yang dia sengaja. Dia ada kemampuan tukar handphone, 2-3 bulan, 4-5 bulan tukar handphone, lepas tu tukar sport rim kereta, jadi tukar macam-macam lah kan. Jadi maknanya, tapi nafkah isteri tak dibagi. Maka kalau jadi maknanya kita boleh ambil dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-afu Allah, dan bagaimana kaitan dengan rumah tangga kita, akhirnya kita nampak, ya Allah Maha Pengasih Engkau. Memang kita mungkin rasa bersalah dengan diri kita, tapi Kau Maha Pengampun ya Allah, Kau Maha Pemaaf ya Allah. Lega jiwa dan psikologi kita tu. Kan, lapang dada Ustaz. Ustaz sebut tu pun dah lapang dada dah. Ustaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kakak kata, boleh masuk poket terus ni duit ni kata. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ni, untuk nama Allah SWT Al-Awwah. Dan kita nak raikan sedikit Ustaz soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita untuk perkongsian kita pada kali ini. Kita ada Wan Nurul dari Ipoh Ustaz. Kata macam mana nak rawat hati yang berdendam dengan suami, dengan apa yang suami dah lakukan pada sahabat kita ni. Suami tu bernikah senyap-senyap dengan seorang janda dan tinggal di Sabah Ustaz. Macam mana Ustaz nak ubat hati ni? Dia setiap kali teringat, maka lafazkan, ya Allah aku maafkan. Setiap kali teringat. Jadi maknanya untuk melapangkan hati kita ni, kita memang kena selalu maafkan orang. Terutamanya suami kita. Dan kadang-kadang kita ni rasa tak adil untuk memaafkan dia. Kita kata, oh dia tipu saya. Senang. Macam tipu dah lah. Tipu orang pula tu. Muka selamba. Jadi kita akan macam-macam cerita, kita akan nampak gambaran-gambaran kan. Adil lah kan. Ada hasil. Mana boleh nak maafkan dia? Kalau betul dia ada dosa, dia kena datang minta maaf. Baru dosa tu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita memaafkan dia bukan untuk dosa dia, untuk melepaskan bebanan hati kita. Masya-Allah. Jadi maknanya setiap kali teringat sebut, ya Allah aku maafkan ya Allah. Sebut Ustaz Sebut kan. Dan memaafkan dan melupakan dua benda berbeza. Kan? Jadi kita kadang-kadang memaafkan tapi susah melupakan. Datang balik ingatan tu, ya Allah aku maafkan ya Allah. Kita akan lebih lagi ceria kehidupan itu daripada hati kita grounded ataupun terantai dengan masa-masa yang lepas. Padahal hidup kita ni tak lama bagi anak Adam kan. Jadi maknanya jangan biarkan sesaat pun daripada hidup kita ni hidup dengan tanpa ada kebahagiaan. Kita bina kebahagiaan kita sendiri. Bahagia itu bukan datang daripada luar, dia datang daripada dalam, iaitu hati kita sendiri. Kena cipta kebahagiaan Ustaz kan. Belajar. Kita doakanlah Kak Nurul kita ni mudah urusannya. Dan kita ada Abang Jamal Johor Bahru yang tengah memandu ni Ustaz. Kata beliau pernah ada rasa nak bersaing. Saya doakan supaya gaji lebih tinggi daripada isteri. Kata Alhamdulillah dapat Ustaz. Mak mertua pun tak boleh dah boleh dengar cakap saya dah. Maknanya ni usaha Ustaz kan. Okey. Okey, dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan la hasada ilal fitnatain. Tidak boleh berhasad kecuali dalam dua perkara. Satu, kamu melihat orang ada ilmu, kamu nak jadi macam dia. Okey. Yang kedua, kamu nampak orang berharta dan dia berbuat baik dengan harta itu dan kamu nak jadi macam dia.
Okey. Hasad juga tu. Jadi Hasad ada hasad rasa nak hasad bersaing nak dengan. rasa nak bersaing tu. Ah. Rasa nak bersaing tu. Jadi bagi abang ni, kita boleh bacakan hadis Nabi SAW ni, iaitu dia tengok isteri dia. Isteri dia lebih banyak duit daripada dia. Maka dia kata, isteri yang bagi nafkah untuk mak mertua, untuk aku sendiri. Maknanya, aku nak dapat lebih lagi lah. Kenapa? Kerana nak bagi nafkah pada mak tu, nak bagi nafkah pada isteri tu. Niatnya itu. Maka niat yang demikian akan diberkati oleh Allah dan akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza dengan niat bersaing tu kerana hasad dengki. Contohnya, jadi contoh kata isteri lebih besar gaji daripada dia hasad dengki tu menyusahkan psikologi isteri pula. Dia apa isteri nak buat, dia akan petikai. Dia akan meremehkan apa yang dia sakit hati sebenarnya. Dia sakit hati sebenarnya. Dia bukan nak berusaha sebenarnya, tapi dia hanya tak puas hati dan cuba menyusahkan isteri psikologi dia. Jadi ini rasa bersaing atau rasa isteri pesaing dia yang negatif. Jadi kalau yang positif sebenarnya akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan gandakan rezeki itu. Ini antara bukti testimoni iman sebenarnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada satu soalan terakhir Ustaz untuk pusingan kita sebenarnya hari ni, tentang soalan daripada sahabat kita ni. Keluarga mertua selalu sibuk dalam hal rumah tangga anak sampai bercerai-berai, kesian anak-anak terpisah kerana mentua tu tak izinkan anak lelaki dia rujuk balik kepada bekas isteri. Jadi macam mana? Adakah keluarga ataupun mertua tu sebenarnya mempunyai penyakit hati Ustaz? Adakah ada penyakit hati pun tidak? Wallahu alam. Kan? Kita jangan gunakan ilmu ni untuk mengukur orang lain. Okay. Ilmu yang ada di pesona di Zahra sah untuk melihat diri, bukan melihat orang lain. Aku tahu dah. Kena belajar dah. Dengan DJ hati kan. Kau dekat hati kan. Belajar kan. Bukan, ada masalah hati ni. Itu bukan dia punya tujuan. Kita belajar ilmu. Kita belajar ilmu adalah tujuan untuk kita memperbaiki diri kita. Okey. Sama ada mertua tu dia ada masalah hati ke sebagainya. Wallahu alam. Saya tak nak komen benda itu. Yang penting kita lah sebenarnya. Sebab sebenarnya respon kita itulah yang akan menyebabkan keliling tu dia akan ada react. Maknanya action kita akan react tu daripada diri kita sebenarnya. Kan? Sebagai contoh, kalau anda kata kita tertumpah air, kan? Maknanya tertumpah air, kan? Dahlah kita tertumpah air, kita tak nak minta maaf. Allah. Kan? Orang akan rasa macam apa benda ni kan. Tapi minta maaf sungguh-sungguh tak, saya tak terraja betul-betul. Dia akan react benda yang lain tau. Cara menerima. Mak mertua kita memanglah orang mana ada yang sempurna. Kadang-kadang dia mungkin tengok kita tak pandai masak kan. Kita orang muda lagi, budak masuk universiti, tak pernah terdedah dengan masak. Memang kita tak pandai, tapi kita cuba nak belajar. Tapi kalau kita ambil mak mertua tu macam tak puas hati kita sebab kita tak pandai masak, sebagai mak tu macam mendengki kita tak akan meningkatkan diri. Tapi kalau kita ambil sebagai okey, mak kata aku tak pandai masak, okeylah aku belajar, maka kita akan meningkatkan diri. Mungkin satu hari nanti masakan kita lebih sedap daripada mak. Mungkin. Ustaz punya mungkin macam Ustaz takut. tak mahu overclaim. Mungkin kan. Kadang-kadang masak ni bakat juga kan. Ada orang capak sedap kan. Ini 200 gram bawang. Timbang apa semua. Tak balik timbang. Pun rasa dia macam apa ni. Okay. Lagi tahu mana ni. Jadi maknanya, jadi apa benda yang kita dapat respon tu, kita jadikan dia sebagai cara untuk kita melihat kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita nak tengok kelemahan diri kita tak nampak tau. Kena ada orang yang tak suka kat kita bagi tahu. Kau ni memang tak guna lah, kau tak ada masak lah. Oh ya ke? Oh ya, tak masak. Kadang-kadang apa yang dia cakap tu betul sebenarnya. Jadi kalau kita ambil, kalau dia cakap tu betul, kita ada peluang memperbaiki diri. Kalau dia cakap tak betul, kau ni tak ada masaknya. Apa lagi tak ada masak? Dia tak masak macam tu kan. Dia tak pandai rasa. Dia tak pandai rasa kan. Saya pandai masak, dia tak pandai rasa. Jadi kita ada peluang memaafkan. Betul. Jadi maknanya duduk adalah positif. Cara kita react tu. Tapi saya faham benda ni bukan mudah. Kan? Diperlukan ilmu dan kekuatan hati. So minta pada Allah untuk kekuatan hati. Untuk kita ni sentiasa bagi action yang bagus. Supaya react dia pun bagus dalam hidup kita. Pertama kali tak jadi, kedua kali, ketiga kali. InsyaAllah usaha selalu jadi. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil tut.
Okey, maknanya Masya Allah. usir dan terusir. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, Kita sampai hujung-hujung Ustaz. Sikit baik. kesimpulan sebelum kita nak tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Ibu kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi dalam kehidupan kita, dalam Asmaul Husna Allah Al-Afu ni, Allah yang Maha Pemaaf. Jadi Allah memaafkan dosa-dosa yang kadang-kadang di luar kemampuan kita dan kita tak ada niat nak buat. Jadi maknanya pengampunan Allah tu luas. Kan? Jangan terlalu salahkan diri sampai kita demotivate. Kan? Kadang-kadang isteri kita bercakap, awak ni apalah, kita rasa kita tak berguna lah hidup. Kita rasa macam tu. Ingat, kalau betul aku tak berguna, tapi Allah tu kan maafkan aku. Maknanya kena ingat benda tu. Kadang-kadang suami kita cakap ke kita, macam kita teruk sangat. Macam tak ada jasa langsung kita. Macam langsung kita ada buat baik pada anak kita. Tak ada langsung buat baik pada mak dia. Tak ada langsung buat baik pada dia tu sendiri. Kan? Macam itu kita rasa. Punya dia mulut longkang tu kadang-kadang. Mulutnya punya longkang tu sampai kita terasa macam tu tau. Tapi ingat balik Allah Al-Afu. Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Suami tak maafkan ketika ni tak apalah. Allah Maha Pemaaf. Bila Allah memaafkan, Allah nak tengok aku baiki diri. Jadi maknanya baiki diri, ubat hati kita kan. Jadi maknanya tetap masih ada harapan dalam apa pun dalam keadaan hidup kita. Rumah tangga ke, kan, rezeki ke, berhadapan dengan suami ke, anak ke dan sebagainya. Kan, mana tetap ada harapan dan sinar yang baik. Kan. Mohon pada Allah untuk takdir-takdir yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sangka baik pada Allah SWT. Kan Ustaz kan, Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dan kita sampai ke hujung, doa Ustaz. InsyaAllah. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Pasangan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami dan pada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah kemaafan-Mu kepada kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Bimbinglah kami dalam kehidupan kami, ya Allah. Kurniakan takdir-takdir yang baik dalam kehidupan kami, ya Allah. Kurniakan rezeki yang halal lagi luas, ya Allah. Kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah. Kurniakan kepada kami amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman, ya Allah. Kurniakan kepada kami untuk kami sentiasa mengingati-Mu dan mengingati Nabi-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda akan pendengar, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.